Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini saya ingin memberikan sedikit penerangan tentang salah satu prosedur dalam bidang perubatan yang dikenali sebagai intubation ataupun dalam bahasa Melayunya ialah intubasi. Kita selalu mendengar term ataupun perkataan yang digunakan di akhbar sekarang ini. Perkataan yang digunakan ialah ditidurkan. Bagi saya perkataan ditidurkan itu kurang tepat. Sebaliknya apa yang perkataan yang perlu digunakan ialah intubasi. Kerana ditidurkan itu perkataan itu tidak membawa maksud yang sebenar. Ditidurkan hanyalah sebahagian daripada proses intubasi. Okey. So jadi bila perkataan ditidurkan itu digunakan, maka ramai orang yang bertanya apakah yang dimaksudkan dengan ditidurkan itu. Jadi intubation ini kita dijalankan ke atas pesakit bila mana kita melihat pesakit tersebut dalam keadaan kekurangan oksigen di dalam badan. Contohnya pada waktu sekarang pandemik COVID-19 ini, penyakit COVID itu sendiri akan menyebabkan paru-paru kita gagal untuk berfungsi seperti sedia kala. Maka ini menyebabkan kandungan oksigen dalam darah itu berkurangan. Dan apabila kadar oksigen terlalu rendah di dalam darah, maka kita tidak boleh lagi memberikan oksigen yang konvensional ataupun oksigen yang biasa, seperti nasoprong ataupun topeng muka, face mask yang biasa. Maka pesakit perlu menjalani proses intubasi. Okey. So proses intubasi ini apa yang berlaku ialah doktor akan memberikan ubat pelali ataupun sedative agent, dalam bahasa Inggerisnya ialah sedative agent, supaya pesakit kurang sedar ataupun tidak sedar ketika proses intubasi ini dijalankan. So kalau kita kata ditidurkan itu sampai di sini sahaja. Sebenarnya selepas daripada ditidurkan itu, diberi ubat pelali itu, banyak lagi proses-proses yang berlaku. Selepas pesakit diberikan ubat pelali, pesakit akan satu tiub akan dimasukkan ke dalam rongga mulut dan terus sampai ke trakea pesakit. Okay. So tiub ini kemudiannya akan disambungkan kepada alat bantuan pernafasan ataupun ventilator machine. So oleh kerana pesakit ini telah diberikan ubat tidur ataupun ubat pelali, maka proses untuk pernafasan akan diambil alih oleh mesin ventilator tersebut. Ini sangat-sangat membantu pesakit kerana apabila proses pernafasan ini dibantu, maka pesakit akan dapat berehat. So anggota pernafasan, otot-otot pernafasan pesakit itu boleh berehat. Dan di mesin ventilator itu dia terdapat pelbagai fungsi, dan kita boleh ataupun doktor boleh melaraskan kandungan oksigen yang diberikan kepada pesakit, dan kadar pernafasan juga boleh dikawal oleh mesin tersebut. Jadi bila kadar kandungan oksigen yang di dalam darah tadi sudah berkurangan, kita boleh membantu untuk meningkatkan kadar oksigen di dalam darah melalui mesin ventilator ini. Okey. So jadi sebelum proses intubation ini dilakukan,
doktor biasanya akan memberi penerangan kepada pesakit jika pesakit itu masih sedar sebelum dia diberikan ubat pelali, dan juga proses ini akan diterangkan juga kepada waris ataupun ahli keluarga pesakit. Okay. Jadi selepas diberikan ubat pelali dan dimasukkan tube ke dalam rongga mulut dan terus sampai ke trachea, pesakit akan dibantu proses pernafasannya itu akan dibantu sehinggalah pesakit menunjukkan tanda-tanda yang di mana keadaannya semakin baik, semakin pulih. Sebelum itu, sebelum doktor membuat keputusan untuk mengeluarkan semula tube yang dimasukkan ke dalam mulut itu, doktor akan melakukan beberapa siri ujian kepada pesakit, termasuklah ujian-ujian darah. Jika semuanya adalah okey, semuanya normal, semuanya baik untuk pesakit, keadaan pesakit sudah semakin pulih dan doktor merasakan bahawa tube itu tidak perlu lagi untuk membantu, ataupun mesin ventilator itu tidak perlu lagi untuk membantu pesakit, maka doktor akan mengeluarkan tube daripada mulut dan trachea pesakit tersebut. Itu bergantung kepada keadaan pesakit dan juga ujian-ujian yang dilakukan. Dan jadi ada dua kemungkinan selepas diintubasi itu. Ada dua kemungkinan, sama ada pesakit akan semakin pulih jika diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk penyakit itu semakin sembuh, maka pesakit itu akan dikeluarkan tube dalam mulutnya dan mulut pesakit tersebut, dan mungkin boleh ditukarkan kepada oksigen yang lain, oksigen yang biasa, dan kemudiannya boleh bernafas seperti biasa. Okey, satu lagi kemungkinan yang boleh berlaku ialah keadaan pesakit semakin parah. Ini bermaksud tube pernafasan yang dimasukkan itu tidak boleh dikeluarkan, dan setengah pesakit unfortunately meninggal dunia selepas diintubasi. Jadi ini outcome ataupun apa yang berlaku kepada pasien seterusnya itu bergantung kepada keadaan pesakit itu sendiri. Okay. So jadi saya berharap dengan penjelasan yang telah saya berikan sedikit sebanyak dapat membantu memberi kefahaman kepada masyarakat umum mengenai proses yang dinamakan intubation ataupun intubasi ini. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.